Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi dalam kelas kita, kelas sejarah tingkatan 4. Baik, kita akan lanjutkan berkenaan dengan reaksi penduduk Sarawak terhadap penyerahan negeri Sarawak itu daripada pentadbiran Wainer Brooks kepada kerajaan British. Okey, jadi reaksi yang kita nak bincangkan sini ialah mereka iaitu para nasionalis negeri Sarawak menentang tindakan British di Sarawak. Okey, pemimpin yang dianggap sebagai ikon dalam penentangan ini ialah Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Jadi para penentang ini mempunyai beberapa sebab. Tapi sebab yang paling penting ialah berkenaan dengan ingkar janji Wainer Brooks berdasarkan perlembagaan 1941. Sebab dalam perlembagaan yang dibuat pada tahun 1941, Wainer Brooks telah menulis dalam bahagian ke-8 iaitu akan menyerahkan negeri Sarawak kepada penduduk tempatan. Maknanya jika perlembagaan itu diguna pakai, harapan Sarawak untuk merdeka adalah sangat cerah. Tetapi apabila Wainer Brooks menyerahkan Sarawak kepada British, perlembagaan itu tidak diguna pakai. Jadi sebab itulah para pejuang di Sarawak berjuang menentang penyerahan Sarawak kepada British dan mengharap supaya Sarawak itu diserah semula kepada keluarga Brooks. Maknanya supaya keluarga Brooks mengamalkan perlembagaan tahun 1941 yang tidak lama selepas itu negeri Sarawak akan mencapai kemerdekaan. Baik, kita akan masuk pada bahagian cara-cara penentangan oleh pejuang-pejuang di negeri Sarawak. Baik, yang pertama ialah mereka mengadakan persidangan. Maksudnya ialah seluruh wakil-wakil dari negeri Sarawak telah datang untuk mengadakan persidangan. Ini dipengerusikan oleh Johari Anang. Jadi dalam persidangan itu mereka mengambil keputusan untuk mengadakan demonstrasi di negeri Sarawak pada setiap 1 hari bulan Julai. Antara persatuan yang hadir di situ ialah Pergerakan Pemuda Melayu, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak dan Persatuan Melayu Miri. Baik, kaedah yang kedua ialah dengan mengadakan demonstrasi. Pada 30 hari bulan Oktober 1946, satu demonstrasi besar-besaran diadakan di Kuching di hadapan Astana. Astana ialah tempat tinggal rasmi Gubernur Sarawak yang pertama. Dan dalam demonstrasi ini mereka memaparkan kain-kain pemidang yang bertulis seperti Sarawak adalah hak kami, leburkan kolonial. Ini tujuannya lah untuk memberi mesej yang jelas bahawa rakyat tidak memerlukan kehadiran pemerintah British di Sarawak. Kaedah yang ketiga ialah para pejuang di Sarawak itu telah meletak jawatan dalam kerajaan sebagai satu protes. Okey, sebenarnya British telah menyedari bahawa kebanyakan pemimpin penentang-penentang British adalah kaki tangan kerajaan. Oleh itu, British telah mengeluarkan satu surat perkeliling pada tahun 1946 dinamakan Perkeliling Nombor 9. Dalam perkeliling itu meminta semua kaki tangan kerajaan British tidak boleh terlibat dalam pergerakan anti penyerahan Sarawak kepada British. Sebanyak 409 orang kaki tangan kerajaan di Sarawak pada waktu itu telah meletak jawatan. Dan terdapat 56 orang penuntut di Maktab Perguruan Melayu Sarawak telah keluar atau tidak menamatkan pelajaran sebagai protes terhadap Perkeliling Nombor 9 yang dianggap zalim atau mencabul hak
Cara yang keempat ialah bantahan oleh golongan wanita yang diketuai oleh Cikgu Lily Eberwin, yang bersama rakan-rakannya telah pergi masuk ke kawasan pedalaman, ke kawasan Rumah Panjang untuk berkempen kepada masyarakat pedalaman supaya keluar berdemonstrasi atau menyatakan sikap menentang pengambilan Sarawak oleh kerajaan British. Kaedah yang kelima ialah melalui penerbitan akhbar Utusan Sarawak. Pada tahun 1949 telah terbit satu surat khabar yang Utusan Sarawak yang telah digunakan untuk menyebarkan idea-idea penentangan terhadap British. Ini termasuklah kritikan surat khabar itu terhadap British atas layanan buruk terhadap pewaris kerajaan Brooke, iaitu Anthony Brooke. Kaedah yang seterusnya, yang keenam, ialah bantahan melalui surat. Ini dilakukan oleh pergerakan pemuda Melayu yang telah menulis surat kepada Perdana Menteri British pada waktu itu untuk menyatakan bantahan dan meminta supaya Sarawak itu dikembalikan kepada pentadbiran keluarga Brooke. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah menubuhkan Rukun 13. Baik, Rukun 13 adalah pertubuhan sulit atau rahsia. Ini diketuai oleh Awang Ramli, Morsidi Siddiq dan Bujang Suntong. Dan dalam perjumpaan mereka telah mengambil keputusan untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu. Jadi tugas ini telah dibuat oleh seorang pemuda bernama Rosely Dobbie yang berjaya menikam Gubernur Sarawak yang kedua, iaitu Dunstan Stewart. Dan Gubernur ini telah pun meninggal dunia. British tidak pun mengalah, malah terus menindas golongan penentang British di negeri Sarawak. Tapi harus diingat bahawa perjuangan mereka menolak penjajahan British adalah satu perjuangan untuk tanah air.